Subhanahu Wa Taala tu dikatakan dia menghadirkan wajah dia yang sebenar kepada baginda Rasulullah SAW, maka dia pun bercakap, tidak, laisa kamitslihi, tak ada. Jadi pendek kata, dia pergi ke langit yang ketujuh itu hanya untuk menerima watikah solat. Itu saja. Wallahu a'lam. Itulah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak boleh bayangkan junjungan besar Nabi kita bertemu kan? Ustaz, Ya, bertemu betul. muka, bersuara macam tu. Kita tak boleh bayangkan sampai ke situlah Ustaz. Ya. Oh. Kita berpegang laisa kamitslihi. Allah Ta'ala tidak seumpama pun dengan suatu. Dia tidak bertempat. Maksud tidak bertempat, dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak kanan, tidak di kiri, tidak di belakang dan sebagainya. Jadi itu jugalah pegangan baginda Rasulullah SAW. Jadi itu apa namanya, baginda Rasulullah SAW dijemput, dipanggil untuk nak dikurniakan solat 5 waktu sehari semalam. Wallahu a'lam. Maknanya macam pegangan kita Ustaz kan sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang Nabi bertemu tu tak perlu kita tanya sampai, tak perlu kita bayangkan sampai dia bersuah muka, dia benar dengan suara, macam tu lah kan. Ya, betul. Dia semua tu di luar kawalan pemikiran kita. Betul. Jadi insya-Allah panjang umur kita, murah rezeki kita, kita akan pindah, kita akan hijrah berhubung tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dengan lebih detail, dengan lebih terinci. Apabila kita mengaji nanti itu tentang sifat 20, baru kita nampak jelas terang. Sebab ni Ustaz baru-baru ni saya ada dengar ada seorang Ustaz ni dia cakap Nabi Muhammad melihat Allah masa Isra Mi'raj ni, saya tanya tu. Ya, jadi kita boleh terima. Maksud terima di sini, kita boleh dengar, kita boleh itu, boleh ini. Tapi makna kita nak percaya, tak ada. Tak ada dikatakan satu nas yang sahih baginda Rasulullah SAW itu dikatakan dia itu apa namanya berdepan dengan Allah SWT. Ya, walaupun di dalam pengajian tauhid, kita tu dikatakan kita tu berhadapan dengan Allah SWT, tetapi berhadapan dengan wajahnya. Wajahnya apa? Dengan sifat-sifat dia. Tapi nak katakan berhadapan dengan zatnya, ini tak ada nas tu. Wallahu a'lam lah. Ya. Faham Ustaz. Terima kasih banyak. Sama. Ustaz, saya pun ada dengar juga. Ada katakan tahiyat tu yang kita baca tahiyat akhir tu, tahiyat akhir dalam solat tu, itu ialah perbualan di antara Allah dengan Nabi Muhammad. Itu yang saya dengar lah. Dan ada lagi satu Ustaz, ada juga saya dengar asatizah lah yang mengatakan kita nak sangkal macam mana yang mengatakan Allah tu tiada di langit. Sedangkan Nabi Muhammad pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha tu di langit yang ketujuh. Itu kita nak sangkal macam mana kata dia? Sudah. Ya, baik. Ustaz jelaskan. Ya, pertama sekali apabila kita percaya, yakin, kita kepada perjalanan baginda Rasulullah SAW Isra sampai ke langit. Jadi benda tu berbetulan pula dengan Al-Quran. Ya, betul Al-Quran. Jadi benda tu dia sampai ke langit. Jadi memberi gambaran bahawa Allah Ta'ala tu berada di langit. Gambaran berada di langit. Hakikat berada di langit itu seorang pun tak tahu. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laisa kamitslihi saja. Itu pegang dia. Terserahlah kepada ustaz-ustaz tersebut. Terutamanya apabila dikatakan ustaz-ustaz Wahabi.
Jadi kalau Ustaz Wahabi ni memang Allah Ta'ala bertempat. Jadi kalau Tapi dah bertempat, maknanya dia baharu. Kalau bertempat tu dah macam makhluk lah pula Ustaz. Macam makhluk lah, baharu lah. Itu Tak pasalnya betul lah pula. pegangan kita tu tak boleh lari daripada laisa kamitslihi. Dengarlah cakap saya dulu. Daripada mula lagi sampai habis, laisa kamitslihi. Walaupun hujah tu mengatakan itu sahihnya masih lagi dikatakan dipertikaikan dalam hujung itu dalam tahiyat akhir tersebut bahawa itu adalah merupakan perbualan, tetapi pada hakikatnya laisa kamitslihi syai'un wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Yang kedua, saya jawab selalu bentuk tu apa kata orang tidak lagi memenuhi keinginan. Sebab apa? Ada guru cakap ni, ada ustaz cakap macam ni. Sebab itu pengajian kita tu kita masih lagi kita di dalam perjalanan. Jadi saya takkan mengizinkan jemaah saya kalau pertanyaan tu dah sampai peringkat ni, tapi saya cuba kawal keadaan tersebut. Takut tersilap. Baik. Betul Ustaz, saya pun masa dengar tu rasa pelik juga, tapi tak apalah, dengar je lah. Okeylah Ustaz, dah 4 minit kita mula Ustaz ya? Ya. Baik. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Moga amal kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Kuliah kita ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan pengajian kita Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Haji Sahid Haji Ibrahim bekas Mufti Negeri Sabah adalah di bawah saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, para mujahid pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mengurniakan kita rahmat, nikmat, kesihatan tubuh badan. Dikurniakannya kita iman dan amal. Dikurniakannya kita duduk dalam majlis ilmu. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah kita masih di dalam perjalanan mengaji kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada muka surat 208. Dulu saya terulang. Tengok tanda baru ada depan ni. Iaitu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Apabila dikatakan tanda-tanda hari kiamat, bermakna tanda-tanda tersebut sudah wujudkah atau belumkah? Itu persoalannya. Sudah adakah ataupun belumkah tanda-tanda tersebut? Berdasarkan daripada keterangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda tersebut sudah ada. Cuma kita itu sedar ataupun tidak sedar. Kita lihat tanda-tanda hari kiamat. Saat tiba dan datangnya hari kiamat itu tidak dapat diketahui. Saat tiba dan datangnya hari kiamat tidak dapat diketahui. Itu hari kiamat. Bukan tanda-tanda hari kiamat oleh sesiapa pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah, kepercayaan, keyakinan kita. Kecuali Allah taala. Sungguh pun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengadakan berbagai-bagai tanda. Berbagai-bagai tanda. Maksud kata bermacam-macam lah. Bermacam-macam tanda-tanda tersebut. Pastinya pemikiran kita tentu berhubung kait dengan kiamat. Kiamat. Sebenarnya tanda-tanda untuk kiamat tersebut banyak berlaku dalam hidup dan penghidupan kita. Nanti saya cerahkan. Berbagai-bagai tanda dan alamat yang menunjukkan bahawa saat tiba dan datangnya hari kiamat itu sudah dekat. Sudah dekat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu, baru saya sarahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum ba'tatan faqad jaa'a asratuha fa'anna lahum idza ja'atuhum zikrahum. Artinya, kiranya golongan yang engkar. Kiranya golongan yang engkar. Golongan yang tak percaya. Tak mau ambil tahu. Tak mau ambil peduli. Engkarlah. Masih tidak mahu menerima peringatan yang diberi kepadanya. Masih tidak mahu menerima peringatan yang diberi kepadanya. Kalau macam tu, Allah Ta'ala dah bagi dah
tanda-tanda tersebut. Dia dah bagi tanda-tanda kiamat. Maka tidak ada lagi mereka tunggukan. Ada dah bagi mereka tunggukan, melainkan saat kiamat. Melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka. Yang akan datang kepada mereka. Maksudnya apa? Orang ni, yang engkar ni, tunggu sajalah pada hari kiamat. Barulah dia sedar. Oh, dah sampai hari kiamat. Tapi dah terlambat. Secara mengejut. Secara tiba-tiba. Baru dia tahu. Kerana sesungguhnya telah lahir tanda-tanda kedatangannya. Telah terbit tanda-tanda hari kiamat. Kalau orang tak belajar, dia tak berjumpa. Sebab dia di dalam lalai. Di dalam keseronokan dunia. Kecuali macam kita ni, seminggu sekali, kita buka, insya-Allah. Kalaulah demikian, maka bagaimanalah mereka dapat menerima peringatan? Bagaimana mereka dapat menerima peringatan yang diberi kepada mereka apabila saat kiamat itu datang kepada mereka? Ya, dia kata sini, maka bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan? Allah Ta'ala dah beri peringatan. Tapi kita ni tak mau terima peringatan. Tak mau terima peringatan. Itu dia kata, diberi peringatan kepada mereka. Jadi, maknanya sekarang, menerima peringatan yang diberi kepada mereka apabila saat kiamat itu datang kepada mereka. Baru dia sedar. Jadi, ayat tersebut ni, dalam surah Muhammad, ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Taala memberi peringatan kepada kita. Memberi peringatan kepada kita. Satu, benar berlakunya hari kiamat. Saya nak gantikan hari kiamat tentang kematian. Baru kita dapat faham. Selain jalan yang saya katakan. Jalan apa? Jalan ilmu yakin, ain yakin, hakul yakin. Benar berlakunya tanda-tanda hari kiamat. Mengenai tanda-tanda alamat atau saat hari kiamat itu akan tiba. Dan datang terbahagi kepada dua. Satu tanda-tanda kecil dan satu tanda-tanda yang besar. Satu tanda-tanda kecil, satu tanda-tanda besar. Baik. Sebelum saya masuk kepada tanda-tanda kecil, saya nak ambil dulu. Seperti mana katakan, kita itu diperintah ingat mati. 24 jam. Tapi ingat mati. Tanda-tanda nak mati. Apa dia? Allah Ta'ala dah bagi tanda kepada kita. Nak mati. Ya, dah bagi tanda. Kita nak mati. Contohnya, sakit kepala. Pening. Ataupun sampai kita mual. Sampai muntah. Sakit urat badan. Sakit badan. Ya, demam dan sebagainya. Sakit gigi. Atau sebagainya. Itu tentang penyakit-penyakit. Kita dah nampak. Apa sebabnya pening kepala? Apa sebab sakit badan? Ataupun sakit urat-urat badan? Ataupun dikatakan kita ni dah tak ada macam seimbang dah perjalanan atau sebagainya. Disebabkan tanda-tanda. Tadi tanda-tanda kecil saja. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda dikatakan antara besar dengan kecil. Apa dia? Disebabkan di dalam tubuh kita dah ada darah tinggi. Dah ada darah tinggi. Dah ada kencing manis. Dah ada lemah jantung. Kemudian darah tinggi. Lawannya kita kawal-kawal, jadilah darah rendah. Tak kena juga darah rendah. Mulalah mual dan sebagainya. Itu semua tanda-tanda. Tanda-tanda.
siapa yang dah ada benda ni, insya-Allah. Ingatlah, itu tanda kita nak mati. Allah Ta'ala beri peringatan. Baik, tanda-tanda lagi di dalam hidup dan penghidupan kita yang nak menuju kepada kematian. Contohnya lah, bawa kereta tidak mengikut had laju. Bawa kereta tak mengikut had laju. Itu tanda kecil lah. Tanda kecil. Berlaku kemalangan. Berlaku kemalangan. Tanda kecil. Tanda kecil saja. Masuk hospital. Tanda kecil saja. Sebab boleh mati lagi. Kemudian, sehat daripada sakit. Keluar hospital, sehat. Buat lagi. Buat lagi. Orang seperti ini, tunggu kemalangan yang kedua. Tunggu kemalangan yang kedua, sampailah kiamat. Yang pertama, mati. Hidup. Itu dikatakan kesakitan-kesakitan. Dipandang pula tubuh badan kita. Tubuh badan kita. Dia tak ada yang dikatakan nak mengulang ke belakang. Tak ada. Tubuh badan semua nak ke depan. Ke depannya, semuanya telah kurang. Telah kurang. Pemandangan dah mula kelabu. Kelabu. Pemandangan. Ada orang tak boleh jalan malam lah, bawa kereta, ada itulah, ada ini. Ya, dah tak nampak pemandangan. Begitu juga gigi dah gugur. Itu semua tanda. Tanda-tanda. Begitu juga telinga pun dah kurang dengar. Bukan sebab tarik telinga, bukan sebab apa. Memang kurang dengar. Dan badan pun dah mula lemah. Dulu kuat nak pergi kerja, itu apa kata orang, tolong orang rumah buat itu berkebun bunga dan sebagainya. Tapi dia buat kebun sekarang setengah hari terbaring. Kita nampak terbaring. Begitu jugalah dalam penghidupan kita yang lain. Cuba kita lihat. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda yang Allah SWT bagi tahu bahawa kita sebab tanda tersebutlah berlakunya kematian. Kematian. Ya. Dan kiamat itu begitulah juga akan berlaku. Itu sebab kematian tersebut memberi peringatan kepada kita bahawa benarnya berlaku kiamat. Benar berlakunya kiamat. Jadi, awaslah selalu. Yang mana kematian tersebut, dia tidak akan memberitahu kecuali satu-satu pilihan-pilihan kepada orang-orang mukmin yang dikasihi oleh Allah SWT. Diberitahu bahawa tentang kematiannya. Tetapi keseluruhannya tak diberitahu. Jadi berawaslah, berjagalah. Jadi ingat-ingatlah tentang diri kita. Jadi saya nak menyampaikan itu menghampirkan faham. Jadi apabila kita ingat kepada kematian, ingatlah pada hari kiamat. Hari kiamat ni apa? Hari yang kesudahan. Hari penghabisan. Satu. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Mana berlaku hari akhirat. Dunia akhirat. Hari pembalasan dan sebagainya. Jadi bila kata ada dunia lain. Jadi itu yang kita nak ingat tentang diri kita. Kita takkan undur ke belakang dan tetap akan berlaku. Tanda-tandanya sekarang memang tepat dan juga dah sungguh ada. Benarlah ayat tersebut bahawasanya apabila kita tak mengambil peringatan, engkau tunggulah hari kematian kau. Bagus. Ketika itulah, itu pasalnya ketika itu, apabila dah sampai sakaratul maut, baru kita sedar. Rupanya aku nak mati, rupanya dah. Baru berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, hidupkan aku sekejap. Sebab apa? Aku nak memohon keampunan kepadamu. Aku nak bersedekah kepadamu.
Aku nak menginfakkan harta kepada itu apa tentang jalan-jalan kepadamu. Semua baru teringat tapi dah terlambat. Apa sebab dah terlambat? Nyawa dah dekat kerungkung dah. Nyawa dah dekat kerungkung. Pengalaman saya dipanggil orang dah sampai peringkat nazak. Ya, sampai peringkat nazak. Bergulung perut ni, orang lelaki lah. Bergulung perut ni, naik ke atas sampai ke apa dia punya tu tenggorok dia ni kodak hilang. Pergi. Saya dah talkinkan dia, hakikat talkin. Kemudian masuk balik tuan-tuan. Bernapas balik. Pumpak. Tengok. Napas. Sekali lagi saya talkinkan. Barulah dia pergi. Dan sekali tersebutlah, itu yang dikatakan ketika itulah dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia rasa nak timbul bertaubat kepada Allah Taala, baru itu dan sebagainya. Jadi jangan sampai berlaku seperti itu. Mana peringatan ni semua, ya, murid-murid, muridin. Ingat selalu, ingat mati, ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan kita. Baik. Ini ayat menunjukkan tentang tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda nak mati, tanda-tanda hari kiamat. Tapi apa tanda-tanda tersebut? Terbagi dua. Satu tanda kecil, satu tanda besar. Baik. Tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda kecil. Al-alamatu. Mana al-alamatu? Alaman. As-sukro. Jadi, saat tiba dan datang hari kiamat itu telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis sahih di antaranya. Cerita tanda hari kiamat akan berlaku di dalam Al-Quran. Bilanya tidak diketahui. Satu. Kemudian, tanda-tanda hari kiamat tersebut, baginda Rasulullah SAW menjelaskan apakah tanda-tanda tersebut. Jadi, kalau nak kita katakan sekarang ni mudah senang, gambaran tu, tanda-tanda kecil, gambaran tu, maknanya tergambar dalam akal fikiran kita tu. Tanda-tanda kecil yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu dinamakan ain yakin. Betul. Jadi apakah perkara yang kita benarkan, yang kita betulkan? Mana pengetahuan yang benar. Ini Nabi sendiri cakap pengetahuan yang benar. Baik. Kalau hadis pendek, bolehlah saya panjang. Saya baca. Kalau panjang ni kan, saya ambil dia punya erti dan maknanya. Sebab apa? Sebabnya itu dah tulisan yang kecil. Dan begitu juga kelemahan-kelemahan saya sendiri. Kita terus kepada makna dan kita itu olahkan dia. Baik. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu sabdanya. Jadi Anas siapa? Sahabat. Ya, daripada kecil lagi dia bela. Baik. Saya teruskan saja. Aku diutus oleh Allah. Aku diutus oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Tak ada utusan lain kecuali utusan Allah Muhammad. Dan jaraknya dengan hari kiamat. Jaraknya dengan hari kiamat. Jadi apabila dikata aku diutuskan, apa makna dia? Rasul. Rasulullah. Rasulullah diutuskan oleh Allah. Dan jaraknya dengan hari kiamat, mana hari dia diutus dengan hari kiamat itu sebagai dua jari ini. Dua jari ini. Baginda bersabda sambil menunjukkan dua jarinya. Jari telunjuk dan jari tengah. Jadi, satu baginda bersabda yang mana dia diutuskan. Dia diutuskan dengan hari kiamat. Dekatnya antara dua jari. Jari telunjuk dengan jari tengah ni.
Makanya tetaplah, sungguhlah itu tanda yang pertama. Bahawasanya kamu akan mati. Mati. Jadi kalau Nabi wafatlah, ingatlah. Kalau hari kiamat, kiamatlah. Kiamatlah. Jadi dekatnya hari kiamat tersebut. Dengan dia diutus. Riwayat daripada Al-Bukhari, Muslim juga, Tirmizi. Hadis sahih. Jadi kita nak ingat, nampak jari, ingatlah hari kiamat. Hari diutuskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalunya kita ni terlupa, lalai, tertidur dan sebagainya. Walaupun benda tu pada tubuh kita. Nabi dah tunjuk dah, tapi tetap juga lalai. Samalah juga dikatakan tadi, ya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan kita, dia ciptakannya makhluk tersebut. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, dan juga kita ada kekuatan, ada kehendak, ada keinginan. Tetapi pada hakikatnya kita tu adalah kosong. Pengisiannya Allah Ta'ala jadikan telinga sebagai tanda dia mendengar. Tapi kita ni tetap juga tak ambil peduli. Lalai. Allah Ta'ala jadikan kita melihat. Melihat, ada mata, jadikan mata. Sebenarnya melihat tu dia. Mendengar tu dia. Berkata-kata tu dia. Ingatlah. Baru dikatakan dia sebenar-benar wujud. Begitu juga tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut bermakna bahawa jarak antara kerasulannya dengan tibanya hari kiamat sudah dekat. Dan tidak ada Nabi yang lain selepasnya. Tak ada dah. Maksud dia satu, akhir. Akhir. Selepas dia menjadi Rasul, selepas dia dah tak ada. Bahkan tunggu kiamat saja lagi. Kiamat saja lagi. Tapi ketahuilah, akhir juga tanda kiamat. Tanda-tanda besar. Dia timbul, tumbuh. 20 orang mengaku Nabi. Akhir zaman. Sekarang dah seorang-seorang dah. Bukan makna di Malaysia saja gambarannya. Di seluruh dunia. Ya. Sesungguhnya demikian, hadis tersebut tidak memberi kepastian dan ketepatan kedatangan hari kiamat. Maknanya itu sebagai tanda kecil. Baik. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah ni adalah salah seorang pada sahabat Nabi yang hanya duduk iktikaf di Masjidil Nabawi. Dia ada sahabat Nabi yang katakan yang duduk tu apa namanya? Lupa saya dah. Ya. Orang pergi perang pun Nabi tak izinkan dia pergi. Dia hanya kerja dia menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Ini termasuk Abu Hurairah. Bahawa pada satu hari ketika baginda sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang Jibril lalu bertanya. Ya, lalu bertanya. Kita dah biasa dengar dah hadis ni. Wahai Rasulullah, bilakah tibanya hari kiamat itu? Bilakah tibanya hari kiamat itu? Baginda menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu. Kita lihat akhlak Rasulullah. Ya, akhlak Rasulullah. Yang mana bukan semua dia tahu. Dia pun teruslah bercakap. Tak. Itu akhlak Rasulullah. Dia jaga hubungan dia dengan Allah SWT. Dia hubung dengan sesama manusia. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya Jibril lah. Tetapi aku akan memberitahu kepadamu. Memberitahu kepadamu tentang tanda-tanda hari kiamat. Maknanya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala ilhamkan dia
tanda-tanda hari kiamat tersebut, iaitu apabila hamba sahaya perempuan telah melahirkan tuannya. Itulah di antara tanda-tandanya. Apabila hamba sahaya perempuan, mak kita lah, perempuan lah, ya, perempuan semua, telah melahirkan tuannya, maknanya martabatnya lebih tinggi daripada ibunya sahaya. Itulah di antara tanda-tandanya. Jadi daripada hadis ini dikarang oleh alim ulama. Ada satu kitab pula. Dikatakan bagaimana itu anak tu menjadi tuan kepada si ibu. Kalau kita baca itu, kita berasa insaf sangat. Insaf. Kalau dah omak tu dah meninggal, itu yang kita menangis tengah malam, siap-siap. Kenapa aku buat seperti ini? Tapi bondo dah terlambat. Bertobat jugalah yang kita harap. Itu yang kita nak ambil penelitian baik-baik. Ya. Sebab apa? Tapi ini tanda-tanda pada hari kiamat. Ya. Selalunya orang beri gambaran, dia berkojok, omak dia di rumah. Jaga anak, jaga itu, jaga ini. Tapi di dalam ni khilaf pada ulama kalau ibunya rela. Tetapi apabila anak tinggi suara, tak ada nasi ke mak? Tak ada nasi ke? Balik kojo. Apabila perkataan tersebut, itu dikatakan dia dah mula mempertikaikan kedudukan seorang ibu. Sikit aja. Konon-kononnya omak ni kat rumah aja. Dah. Masak nasi pun tak boleh. Tapi omak tu dah berkomeh rumah dah, semua dah rumah. Nak sebagainya. Itu dia menjadi tuan. Jadi pendek kata benda tersebut. Sedangkan alim ulama, kalau ibu kita datang ke rumah kita, kita tidur dalam bilik aircon, dengan bantal peluknya, dengan tilam empuknya, dengan itu dan sebagainya. Omak kita duduk ataupun tidur di tempat lain. Rendah kedudukannya. Tilam pun tilam apa nama tu? Yang panas tu. Yang panas tu. Bantal pun bantal yang itu juga. Walaupun nampak cantik, tetapi pendek kata orang tua tu tidur pun tergolek-golek. Itu jugalah. Habis macam mana? Menurut alim ulama, kita tidur di tempat tu, bilik kita, omak ayah yang ganti tempat tidur. Nampak tuan-tuan? Itulah ya yang nak menggambarkan pada hari ini. Belumlah cerita kojo ni lagi semua. Ya, kadang-kadang tu. Baik. Dan apabila orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berselipar atau tidak berkasut serta bertelanjang, ya, tak ada berpakaian, mana kurang pakaian, tidak berpakaian, dan penggembala kambing telah menjadi ketua manusia, menjadi pemimpin-pemimpin. Cubalah kita bayang tanda-tandanya pada hari ini. Yang menjadi pemimpin kita, pemimpin masyarakat. Bukan dia datang dia daripada memang dah kedudukan itu omak ayah dia pemimpin, tak. Sama macam kita, pemimpin. Kalau tak percaya, dengar dia cakap, omak ayah aku dulu meniaga nasi lemak katanya. Di tepi jalan, ayahku memotong buah kelapa sawit. Kita dengar ya keadaan tersebut. Rumah aku dulu sekian-sekian, tapi dah menjadi pemimpin. Ya, itu kita tengok. Maka itulah di antara tanda-tandanya. Nabi cakap kepada Jibril, didengar oleh para sahabat semua. Dan apabila penggembala kambing sudah bermegah-megah dalam bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Wah, kita tengok sekarang. Rumah macam istana dah. Ya, istana. Lupa pula daratan. Maka itulah di antara tanda-tandanya. Ada ataupun tidak? Jawapan pertama, ada. Apa sebab? Baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan tanda tersebut.
Tak ada siapa mempertikaikannya. Maknanya sungguh ada, tetap ada. Lepas tu baru itu namanya ilmu yakin. Tergambar dalam fikiran kita, oh ini. Baru dia kata ain yakin, penglihatan kita. Oh inilah dia. Maka benarlah. Penglihatan yang nyata. Itu merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda. Kiamat nak datang. Tanda-tanda kiamat kecil. Baik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Jibril alaihissalam telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiba dan datangnya hari kiamat. Dan baginda menjawab, Jibril datang. Ini hadis yang biasa yang dikatakan lutut Jibril alaihissalam dengan lutut baginda Rasulullah SAW bercantum. Kemudian tangan Jibril alaihissalam maknanya terletak di atas paha baginda Rasulullah SAW. Terletak. Maknanya begitulah rapatnya. Rapatnya Jibril alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Rapatnya. Kena kata barulah dia bercakap. Ya, baru bercakap. Saksi adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat selain yang melihat keadaan dan juga yang melihat suasana tersebut. Peristiwa berlaku tersebut. Baik. Tidaklah orang-orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi pendek kata, Jibril lebih tahu daripada yang ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang bertanya itu berkata, baru pula orang yang bertanya itu berkata, beritahulah kepadaku tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tandanya. Rasulullah SAW menjawab, bila hari kiamat? Baginda Rasulullah SAW jawab, orang yang bertanya itu lebih tahu. Tapi Jibril sambung lagi tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW menjawab, di antara tanda-tanda hari kiamat itu ialah hamba-hamba perempuan melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Itulah sebab apabila anak-anak berumah tangga, perempuankah, lelakikah? Kalau lelaki, si ayahlah bagi tahu. Si perempuan, ibulah memberi tahu. Tentang apa? Tentang ingat apabila dia berjima, ingat minta kepada Allah Ta'ala supaya anak yang soleh. Ini saya terus teranglah cakap kepada semua jemaah. Itu yang diingatkan. Ketika dia nak jatuhkan air mani, ingatlah, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Ni saya langsung cakap. Jadi mudah-mudahan anak yang lahir itu tidak menjadi tuan kepada ibu dia. Baik. Hamba-hamba perempuan melahirkan tuannya. Dan engkau lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, lagi miskin, dan sebagai pengembala kambing, bermegah-megah dalam bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Pendek kata, kaya raya. Rumah macam istana. Duduk di kondo-kondo. Kita nampak keadaan tersebut. Itu dikatakan, Sahih Bukhari itu hadis tersebut. Itu dikatakan tanda-tanda. Kita lihat dah masuk 2 kali Nabi bercakap di depan Jibril. Tanda apa tadi? Si ibu melahirkan tuan. Sepatutnya ibu itu menjadi tuan kepada anaknya. Itu sebabnya di dalam kitab tersebut yang saya jelaskan tadi. Kalau kita dengan ibu kita, terutamanya lelaki ke perempuan ke, tapi utama lelaki lah. Kalau kita tidak bersetuju di atas pendapat ibu atau ayah kita, tak bersetuju, memang pun dia orang tua tak dapat nak itu semua. Menurut alim ulama, kita tangguh dahulu
untuk kita nak teguh ataupun memberikan satu pendapat dan sebagainya. Supaya apa? Mengelakkan kita tu meningkah dia durhaka. Itu anak. Dia katakan tuan kepada. Jadi ditangguh dulu. Baru datang mak apa yang itu kami cakap tadi begini sebenar dia. Dah keadaan tu. Kemudian begitu juga. Saya mencadangkan begini. Baru betul. Tak boleh kalau ketika itu aku tak setuju dia kata. Walaupun dia tak setuju tu memang tak betul. Maknanya kata kita tak boleh ketika itu. Apatah lagi kita menarik muka. Menarik muka menunjukkan kita tuan kepada dia. Bukan tuan ni macam-macam cerita. Dalam perbualan, dalam itu semua. Begitu punya halus. Baik. Yang ketiga. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Bahawa Rasulullah SAW bersabda. Panjang sangat. Baik, kita ambil. Tidak akan tiba hari kiamat. Tidak akan tiba hari kiamat. Maksudnya kata hari kiamat tu takkan tiba. Sehingga ada dua golongan besar. Saling membunuh. Golongan besar. Bukan golongan kecil-kecil. Maksudnya kata kalau dikatakan golongan ni macam satu perkauman lah. Kaum-kaum. Ataupun dikatakan negara-negara atau sebagainya. Antara keduanya itu, berlakulah peperangan yang besar. Berperang. Kalau bergaduh lain, bertumbuk lain, bertikam lain. Ini berperang. Berperang. Di mana dakwah kedua-duanya adalah satu. Dakwah penyampaian dia masing-masing. Mengatakan ada yang satu. Dan tidak akan tiba hari kiamat. Itu sehingga banyak kaum gagal. Yang pendusta. Yang bilangannya hampir 30 orang. 30 orang. Semuanya mengaku bahawa dirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 orang. Dia kata. Dan tidak akan tiba hari kiamat itu sehingga banyak kaum dajjal, pendusta. Maknanya kita tunggulah. Yang bilangannya hampir 30 orang. Semuanya mengaku bahawa dirinya adalah Rasulullah. Pesuruh Allah. 2. Ketiga. Dan tidak akan tiba hari kiamat. Tak akan tiba hari kiamat. Itu sehingga ilmu pengetahuan itu dicabutkan. Orang dah tak berminat. Satu. Tentang ilmu pengetahuan. Kita tengoklah pada hari ini. Ya tak? Mula saja, kalau ceramah dekat masjid tu, semuanya balik. Tak? Kalau dijemputlah semua, datang ke masjid, ada ceramah agama pun takkan hadir. Satu. Kedua, apa sebab dia tidak berminat? Sebab ilmu telah dicabut. Keimanan dia tu. Itu. Barulah berlaku. Jadi, tanda dia tu, ilmunya telah tak ada, telah tiada. Jadi tandanya apabila dia tidak berminat tentang majlis ilmu lah contohnya. Kemudian dia tidak berbuat datang majlis ilmu, itu umpama seperti kiamat. Habis, putus dah. Itu dia kata. Dan tidak akan tiba hari kiamat itu sehingga ilmu pengetahuan itu dicabutkan. Dan tidak akan tiba. Kita tengok tidak. Dan tidak akan tiba hari kiamat itu sehingga banyak terjadi gempa bumi. Terjadi pada gempa bumi. Maksud kata keseluruhan lah dunia. Masa sudah menjadi dekat. Banyak timbul fitnah. Kita tengoklah pada hari ini. Fitnah. Ya. Fitnah orang ini. Dan menjadikan satu amalan. Bukan dikatakan orang politik saja. Sesama kita pun begitu juga. Ya. Banyak berlaku pembunuhan, peperangan di sana sini. Siapa cakap ni? Ni Nabi cakap ni. Ya. Banyak pula harta sampai melempah ruah. Sehingga orang yang punya harta itu susah mencari orang yang suka menerima sedekahnya. Dulu dah ada zaman dah, Khalifah apa nama dia, nak membagi
wang zakat pun dah tak ada. Sebab kekayaan ketika itu dah melimpah ruah. Itu. Dan kita ni akan sampai satu ketika bahawasanya orang kaya semua. Ya, dikatakan tadi, banyak pula harta sampai melimpah ruah sehingga orang yang empunya harta itu susah mencari orang yang suka menerima sedekahnya. Susah. Keadaan tersebut. Pernah satu peristiwa berlaku. Satu orang kaya, dia nak bagi wang zakat kepada peminta sedekah, seorang perempuan. Dia nak bagi secara langsung lah wang zakat dia kepada peminta sedekah. Dia kata, saya tak layak nak terima wang zakat, dia kata. Jadi Tuan Haji ni tanya, kenapa kamu tak layak terima? Dia kata, pendapatan saya minta sedekah satu hari RM300. RM300 dia balik. Itu dia punya pendapat. Kalau dah sebulan, puan-puan, tuan-tuan, kita bayang. Maknanya dia tak layak, dia kata. Maknanya dia orang kaya dah. Susah dah nak cari. Dan sehingga ia pergi ke sana ke sini menawarkan hartanya. Begitulah keadaannya. Ya, tetapi tidak ada orang yang mahu menerimanya. Di mana orang yang ditawarkan untuk menerima harta itu berkata, aku tidak memerlukan harta lagi. Begitulah keadaannya. Kekayaan. Tetapi boleh dikatakan dah berapa persen dah kalau kita bayangkan sekarang ni. Dalam Malaysia pun kita tengok. Ya, dia katakan macam dah tak layak nak terima wang-wang ataupun sedekah tu. Pasal apa? Dia dah dikatakan orang kaya. Baik. Dan tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia itu bermegah-megah dalam bangunan-bangunan yang menyulang tinggi. Ya, bermegah-megah. Pendek kata benda tu yang dikatakan tadi, kalau ditanya mana duduk, dia pun dengan berasa macam apa? Berasa macam megah, aku duduk di sini-sini. Maksud kata itu nama kemasyhuran diri dia. Dimasyhurkan diri dia. Ya, dikatakan tadi, ataupun orang kaya. Dan tidak akan tiba hari kiamat. Sehingga manusia itu bermegah-megah dalam bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Dan sehingga manusia itu melalui kubur seorang yang lain. Lalu berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu ditempatkan di tempatnya. Kubur tu kan bangunan. Itu alangkah baiknya kalau aku ditempatkan di tempat itu. Dan tidak akan tiba hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Mana barat lah, terbenam. Maka apabila matahari itu telah terbit dari tempat terbenamnya dan manusia sudah banyak yang mengetahuinya, maka mereka itu pun berimanlah semuanya. Dah tahu dah ini merupakan tanda hari kiamat. Tanda-tanda nak kiamat. Matahari dah timbul daripada barat. Semua orang tahu. Kemudian maka mereka itu pun berimanlah semuanya. Padahal dalam keadaan yang sedemikian, keimanan seseorang itu tidak berguna lagi untuk dirinya. Pasal dah tutup buku. Jadi itu yang kita merisaukan hati kita. Sentiasa risau. Ya, sama ada tentang iman dan takwa kita. Baik. Itu dikatakan keimanan seorang itu tidak berguna lagi untuk dirinya. Yang mana dahulunya mereka itu tidak pernah beriman dan tidak melakukan kebaikan dalam keimanannya. Itu dia katakan, kalau saya nak ambil kira dalam bentuk dah sampai peringkat nazak. Oh, aku betul-betul nak mati ni dah. Nazak mati. Tapi dah terlambat. Ya, terlambat. Dan sesungguhnya hari kiamat itu akan tiba. Memang betul lah. Pasal tanda-tanda tu dah ada. Di saat dua orang sedang mempamerkan pakaian untuk diniagakan. Dan sesungguhnya hari kiamat itu akan tiba. Ini kata dia tadi takkan tiba. Ini dah tiba. Di saat dua orang sedang mempamerkan ataupun menzahirkan ataupun dia nak tunjuklah pakaian untuk diniagakan. Tetapi kedua-dua orang tadi tidak sempat menjual belikan pakaian yang dipamerkan itu dan tidak sempat pula melipatnya kembali. Tak sempat. Itu makna kata kiamat dah sampai. Tapi begitulah keadaannya sampai dah saat terakhir. Maknanya dia tetap juga berniaga.
tetap meniaga keadaan tersebut. Tetapi perniagaan tersebut, yang melalaikan dia, tak ingat juga pada hari kiamat tentang kematian. Baik. Dan sesungguhnya hari kiamat itu akan tiba di saat dia kata seorang yang baru sahaja kembali membawa air susu yang diperahnya dari untanya, tetapi tidak sempat diminumnya. Semua dah habis dah. Stop. Ya, tak sempat nak minum. Dan sesungguhnya hari kiamat itu akan tiba di mana seorang baru sahaja memperbaiki kolamnya untuk diisikan air. Tetapi belum sempat diisikan air ke dalam kolam itu. Tak sempat lagi. Jadi kita tengok tak sempat keadaan tersebut. Dan sesungguhnya hari kiamat itu akan tiba yang mana seorang sedang menyuapkan makanan ke mulutnya tetapi belum sempat memakan makanan tersebut. Fahamlah kita sekarang. Perkataan tak sempat. Ya, itu sebabnya kalau dah sampai dah sakaratul maut, sakaratul maut, ketika itulah kita tu dikatakan dah tak sempat apa pun. Allah salah tokan pula, maaf. Ya. Dengar tak saya punya ceramah ni? Gambar saya dah tak ada dah. Ada Ustaz. Ada. Gambar okey. Ustaz ada. Saya tambah ni tak apa keluar. Tadi saya nak hilang benda tu. Baik. Ya, jadi kita lihat. Satu, tidak akan tiba hari kiamat selagi tanda-tanda tersebut ada. Yang keduanya, tiba hari kiamat ketika tersebut. Dia menunjukkan ketika itu kita ni dah tak sedar. Barulah tercengang-cengang keadaan tersebut dalam ayat lain. Ya, barulah kita tu bahawa ini dah sampai masa hari kiamat. Ketika itulah aku tidak pedulikan apa pun lagi dah. Jadi aku nak kembali kepada Allah SWT. Ini dah tiba dah ni. Aku meniaga pun keadaan tiba-tiba dah sampai semua. Maknanya kata kalau dah nazak, dah sampai dah. Keadaan nazak tu dah sampai roh tu dekat kerongkong. Ketika itulah baru ingat. Nak beriman kepada Allah SWT. Ketika itulah telah tertutup. Maknanya kata tak diterima. Jadi apa pengajaran sebenarnya yang kita dapat? Ya, banyak pengajaran kita dapat tentang hadis tersebut. Di antaranya, saya selalu membawa tentang kematian. Ingatlah, kita ni diingatkan tanda-tanda kita nak mati seperti mana yang saya cakapkan tadi. Tanda-tanda melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui nawaitu kita. Ya, perkara-perkara itu merupakan tanda-tanda kecil sebab kita boleh mati. Tapi itulah tanda-tanda. Tapi apabila diberi peringatan akan tanda-tanda tersebut, tapi kita lalai, kita tak ambil perhatian, tak ambil peduli. Ya, dah sampai dah saat nazak, barulah kita teringat. Iyalah, macam mana kita nak bersemayang bagi? Macam mana? Kadang kita dah terlontang. Ya, dah tak sedar diri, dah masuk dalam ICU dah. Ya tak? Dah itu nyawa dah disambung dengan itu apa namanya tu, dengan entah wayar-wayar benda Allah penyambung nyawa dah keadaan tersebut. Ya, kita masih lagi sedar tu. Tapi macam mana keadaan tersebut? Jadi insafkanlah diri itu semasa kita sekarang ni. Pedulikanlah tentang amal dan ibadat. Pedulikanlah tentang akidah kita. Jadi kita jaga perkara tersebut. Ya, baik. Kita sambung sikit. Tanda-tanda saat tiba dan datangnya hari kiamat itu dalam hadis tersebut bolehlah disimpulkan sebagai berikut. Disimpulkan sebagai berikut. A. Terjadi peperangan besar di antara dua golongan yang besar, di mana dakwah kedua-dua golongan itu adalah serupa, satu saja. Tapi dia bergaduh. Menurut Syekh Ibn Hajar, yang dimaksudkan dua golongan dalam hadis tersebut, ialah satu golongan daripada golongan Sayyidina Ali dan satu golongan daripada golongan Muawiyah. Muawiyah ni siapa? Pun sahabat Nabi, penulis
Al-Quran. Penulis Al-Quran. Tapi bukannya Muawiyah tu, bukannya Sayyidina Ali tu. Golongan dia. Ya, dah mula membesar-besarkan, membangga-banggakan. Yang layak sepatutnya engkau, yang layak masuk engkau. Bukannya itu Sayyidina Abu Bakar, bukannya Sayyidina Umar. Macam tu. Bukan mana kata Sayyidina Osman, bukan. Engkau lah layak. Ya, itu dikatakan golongan. Itu dikatakan berperang. Jadi peperangan antara para sahabat menurut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, apa yang kita dapat pengajaran sini, maknanya itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan kita nak menyembelahkan golongan Sayyidina Ali, bukan nak menyembelahkan itu golongan Muawiyah. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi ni dijanjikan surga. Baik. Yang keduanya, banyak kaum dajjal. Maknanya dajjal ni apa? Membohong, penipu dan sebagainya. Ya tak? Berjanji. Tetapi tak ditunaikan. Cakap saja. Itu sebabnya banyak cakap, banyak salah. Banyak dosa. Banyak dosa, makna kata ke neraka. Itu nak kita. Habis pengajaran hadis ni apa? Supaya kita tu berkawal cakap. Cakap yang ada intipati dia. Ada tujuan, ada maksud. Baik. Banyak kaum dajjal yang berdosa mengaku dirinya adalah Rasul Allah. Misalnya Al-Anasi, Al-Sona'ah, dan Musailamah Al-Kazab di Al-Yamamah dan Tulaihah bin Khuwailid dan Sajah, yang mana kedua-duanya mengaku menjadi Nabi, dan Mu'aziz atau pengasas kaum Qadiani dan juga Bahai. Maknanya pengasas kaum Qadiani dan juga Bahai. Ini masih ada sampai sekarang. Ya, pengasas kaum Qadiani. Ya, kalau tak salah saya benda tu dia ada di Selayang macam tu salah. Tapi saya pernah pergi juga ke tempat tu. Ya, tengok rupa keadaan sama macam kita. Berjubah, berserban, bersemayang apa semua sama. Tapi akidahnya. Akidahnya. Baik. Dihilangkan ilmu pengetahuan. Tidak ramai lagi yang mempunyai ilmu pengetahuan. Yang dimaksudkan dihilangkan ilmu pengetahuan ialah ilmu pengetahuan agama. Agama ni apa? Ilmu pengetahuan agama Islam. Agama Islam apa? Agama Tauhid. Jadi semua tu dah tak ada dah. Ya? Iaitu dengan matinya para alim ulama. Sehingga tidak ada lagi tinggal alim ulama. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan itu dengan sekaligus daripada hamba-hambanya. Tetapi ia mengambil ilmu pengetahuan itu ialah dengan mencabut, iaitu mematikan para alim ulama. Sehingga apabila tidak ada orang ulama pun yang tinggal, yang hidup, lalu manusia itu melantik menjadi ketua mereka iaitu orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Jika mereka ditanya, terus sahaja mereka memberi fatwa yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar. Maka mereka itulah tersesat dan menyesatkan orang pula. Itu yang kita risau. Saya nak ambil contoh-contoh pada hari ini, itu khusus-khusus tak dapat. Tak boleh. Cumanya, kita tengoklah mass media biasa keadaan tersebut. Ya, keadaan tersebut. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan itu dengan sekaligus daripada hamba-hambanya. Tetapi ia mengambil ilmu pengetahuan itu ialah dengan mencabut atau mematikan para alim ulama. Mana alim ulama tu dah terkunci mulut. Bukan dia mati tak, ada, tapi dah tak boleh dah. Tak boleh nak bercakap. Ya,
Nak bercakap kalam tak ada tauliah. Tak ada bercakap kalam tak ada tauliah. Dah tak boleh bercakap dah sebagainya. Baik. Sehingga apabila tidak ada seorang ulama pun yang tinggal. Tak ada dah. Yang hidup. Lalu manusia itu melantik menjadi ketua mereka orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Jika mereka ditanya, terus saja mereka memberi fatwa yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang sebenar. Ya, pengetahuan yang sebenar. Katakan ilmu yakin tadi. Banyak kata orang ilmu yakin ni, dia berfikir dulu. Itu katakan ulama, dia berfikir dulu. Apakah pertanyaan tersebut? Berfikir. Kemudian digambarkannya. Nak sampai ilmu yakin tu, ilmu yang sebenar tu. Kemudian daripada ilmu tu pula, pendek kata, tergambar dia memperbuatkannya. Baru dia betul. Bukan sekadar apabila bercakap, ini nas, ini hadis, itu gini. Bukan. Tapi dia kena faham tu. Baik. Maka mereka itulah tersesat yang menyesatkan orang pula. Baik. Kita sambung satu saja lagi. Sekarang dah pukul 9.05. Banyak berlaku gempa bumi. Iaitu bergoncang bumi ini di tempat berlakunya gempa bumi tadi. Yang mana terjadi gempa bumi itu di mana di sana sini adalah sebagai permulaan atau tanda hari kiamat itu tidak beberapa lama lagi akan tiba. Jadi ada 4 penerangan akan tersebut. Ya, tanda-tanda kecil hari kiamat tersebut. Jadi, kita lihat pada hari ini, tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda yang sedang berlaku. Ya, daripada zaman Nabi dahulu sampailah sekarang. Perkara tersebut. Jadi, itu yang kita nak mengambil iktibar tentang diri kita. Iktibar. Ya, yang dikatakan tadi, iktibar sana yang kita nak ingat. Yang baik mengingatkan kita perkara tersebut. Ingatkan apa? Ingatkan kepada kematian. Ingat kematian, ingatlah kepada hari kesudahan, iaitu akhirat. Itu pasal saya mengambil selalu contoh kematian. Sebab apa? Kita mengingatkan kepada hari akhirat. Jadi, kita nak faham sudut itu dahulu. Faham. Bukan makna kita tu itu apabila diterangkan ini nas, ini hadis, tetapi tak faham, tak pakai. Mesti yang pakainya kita faham, kita yakin. Di dalam kita menghayati hidup dan penghidupan kita. Benar, sungguh tanda-tanda tersebut telah wujud, telah ada. Benar, sungguh. Makna kata kiamat tersebut bila-bila masa saja akan berlaku. Contohnya, tengoklah hidup dan penghidupan kita. Ya, hari makin hari kita berubah. Ya, tentang hidup penghidupan kita. Kalau dulu rambut hitam, sekarang dah putih. Kalau dulu gigi dah penuh, sekarang gigi dah gugur. Walaupun ditambah dengan gigi baru. Tapi tetap juga jadi macam tu. Dulu kita kuat, sekarang dah tak kuat. Dan kemudian pula kita lihat tanda-tanda tadi, tanda-tanda kecil. Selalu sakit kepala, selalu poning kepala, satu mual, satu dan sebagainya. Itu tanda. Tanda-tanda kecil tersebut disebabkan ada tanda-tanda besar di dalam tubuh badan kita. Ada kencing manis, ada dikatakan lemah jantung dan sebagainya. Itulah tanda. Tanda tersebut datanglah kita pada lahir apa dan sebagainya. Engkau tunggulah masanya. Tunggu masa apa? Sampailah katakan paru-paru berair lah, itulah, inilah, sebagai jantung berair dan semua sebagainya. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Nak tibanya kematian. Kematian itulah sebagai iktibar kepada kita sekarang. Habis kesimpulan selainnya, ingatlah akan kesudahan kita. Banyak-banyaklah kita berbuat amal dan ibadat kepada Allah. Jadi insya Allah sebelum kita sampai terlambat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang baiknya adalah datang daripada Allah SWT. Yang kekurangan tersebut adalah daripada saya sendiri. Insya Allah kita akan sambung pada kelas pengajian kita lagi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ada lagi sikit masa. 9 Ya. suku kita start. Ya. Kita ada lagi sikit masa. Kalau nak bertanya soalan, boleh dikeluar, Ya. boleh kita mulakan. Ya. Silakan jemaah kalau ada yang nak bertanya soalan. Kita ada Saya sikit ni masa dalam 7 minta minit. maaf. Minta maaf saya menganggul cakap. Saya tak nampak tak apa tulis orang putih je depan ni. Tak apa Ustaz, kita orang Ah. nampak je. Bukan Ya, Ustaz nampak. muka orang Iyalah. tengah. Tak yang tenggelam. Okey. InsyaAllah. Baik. Itulah. Alhamdulillah kita punya kelas 9 suku. Kita ada masa sikit. Siapa-siapa jemaah yang nak bertanya. Ada lagi 5 minit. Baik. Ada apa-apa pertanyaan? InsyaAllah. Silakan. Kalau tak bertanya tu maknanya dah jelas Ustaz. Dah faham lah tu insyaAllah. Kita bersangka Tapi baiklah. hari ni pembacaan hari ni walaupun hadisnya panjang-panjang tetapi Panjang-panjang. jelas. Jelas. Maknanya contoh-contoh yang ada disebut di dalam hadis ni jelas. Ya. Dan insyaAllah mudah difahami lah. Okey, insyaAllah. Amin ya Allah. Siapa-siapa yang nak kurang faham boleh katakan. Kalau tidak kalau Ustaz nak lanjutkan sikit ke, kita ada masa dah 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengingatkan diri saya dan juga semua jemaah-jemaah saya lah kata. Ya. Pertama sekali, kita nak ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa pada menentukan tiap-tiap sesuatu dalam hidup dan penghidupan kita. Dia berkuasa. Ya. Kedua, apabila kita percaya, itu akidah. Apabila kita percaya dia Maha berkuasa pada menentu dan menciptakan sesuatu, maka ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh mengubah kita. Mengubah kita apa? Daripada baik menjadi tak baik. Jadi banyak-banyaklah kita berhubung dengan dia. Berhubung dengan Allah SWT agar kita ditetapkan iman dan takwa kita. Yang terakhir, ingatlah sebelum kita sampai ajal, makna kematian, ingatlah tanda-tanda ajal kita. Kalau dah banyak cakap salah, itu dalam percakapan, banyak salah cakap. Bukan makna apa tidak, tapi tahulah kita sekarang, itu juga merupakan tanda-tanda. Banyak dah buat silap. Itu juga tanda-tanda. Selalunya kita bercakap, mak ni dah tua, abah ni tua. Jadi dah banyak cakap salah, buat pun dah salah, macam salah. Tetapi cakap saja, tetapi kita tetap juga lupa tentang hari kesudahan kita. Jadi ingatlah apabila kita ditegur dan sebagainya, ingatlah bahawa dah hampirnya hari kesudahan aku. Wallahualam. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup lah Ustaz. Ya. Kan? Kita tutup lah. Ustaz pun boleh rehat dah pukul 9 lebih. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita masih dipilih Allah untuk duduk mendengar majlis ilmu tauhid pada malam ini. Syukur pasal tak semua orang menjadi pilihan Allah. Moga Allah memberi kefahaman kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat itu dan tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Kiamat pertama pada kita ialah kematian. Pada akhir zaman akan timbul tanda-tanda kecil dan besar. Tanda-tanda pertama ialah perempuan-perempuan yang melahirkan tuan-tuannya dan akan adanya tidak berkasut dan bertelanjang. Itu dah ada lah sekarang ni Ustaz. Macam tak, orang kata apa, benda tu dah ada. Penggembala kambing telah menjadi ketua dan pemimpin. Itu pun ada dah sekarang ni insya-Allah. Dia maksud ni di situ
Dah tak ada orang nak pakai selipar dah. Dah tak ada orang itu dikatakan bergembala kambing tu sebagai pasal dah menjadi kaya raya. Dah kaya, dah jadi tuan, dah menjadi Ustaz. tuan dan sebagainya. Itulah pemimpin-pemimpin yang tak ada pengetahuan agama, kita lantik jadi pemimpin, macam itulah. Ya. Itulah yang ada sekarang ni, ya Allah. Itu dah ada lagi tu yang hampir 30 orang makhluk memang ada lah ini kan. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang disebut dalam hadis-hadis yang Ustaz baca tadi. Wallahualam, kita tangguhkan pengajian kita hari ini. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Moga kita ni banyak-banyaklah berbuat amal dan berbuat baik di hujung-hujung usia ini. Kerana kiamat itu telah hampir. Allahu Akbar. Kita tangguh pengajian kita Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan malam ni. Terima kasih kepada semua jemaah yang istiqamah duduk dalam majlis saya mungkin selama 1 jam ini insya-Allah. Dan saya mungkin Liga Menur Iman, mohon maaf anda ada sebab kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Kita ada kuliah Isyaq pada pukul 9.15 bersama Ustazah Afzan bin Abdul Mahnaf dengan kitab Idaman Penuntut Ilmu Fiqh. Dengan itu saya mohon Ustaz menutup majlis dengan tasbih kafarah dan soal as dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adana li kulli haulin la ilaha illallah. Walikulli hammin wa ghammin masyaallah, walikulli ni'matin alhamdulillah, walikulli ridha'i wa siddatin asyukurulillah, walikulli ujubatin subhanallah, walikulli zambin astaghfirullah, walikulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walikulli dikin hasbiyallah, walikulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah, walikulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain. Insya-Allah.